Universiti Malaysia Kelantan merupakan universiti awam. Universiti Malaysia Kelantan merupakan universiti awam yang ke-19 ditubuhkan di Malaysia. Dekat Malaysia ni kita ada 20 universiti awam. UMK adalah yang ke-19 ditubuhkan. Yang ke-20 adalah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, untuk UMK ni kami walaupun muda lah kan, yang ke-19 ditubuhkan daripada 20 universiti, tapi kami telah menghasilkan graduan sebanyak 11 kali. Dah 11 kali lah kita dah berconvocation. Jadi maksudnya kita dah menghasilkan banyak graduan dan graduan-graduan daripada UMK ada yang bekerja, sama ada bekerja sendiri ataupun bekerja di organisasi-organisasi tertentu. Bekerja sendiri ni kalau dekat UMK, kebiasaan pelajar dia akan buka perniagaan sendirilah. Bezanya UMK dengan universiti-universiti lain, kami ni lebih mengutamakan, kami ni ada kelebihan lain lah, iaitu kami ni lebih menjurus kepada keusahawanan, di mana kami akan mengajar adik-adik supaya mempunyai ciri-ciri seorang keusahawanan. Ciri-ciri seorang keusahawanan ni contoh dia berani mengambil risiko. Kena berani mengambil risiko, berani berhadapan dengan risiko. Tapi walaupun berani, kena tahulah macam mana nak menangani risiko-risiko yang ada. Kemudian kita kena menjadi seorang yang kreatif. Selain daripada itu, UMK juga mewajibkan pelajar-pelajar mengambil subjek subjek asas keusahawanan. Tak kisahlah sama ada aliran kejuruteraan ke, aliran sains ke, aliran sastera ke, aliran perdagangan ke, semua wajib ambil subjek-subjek keusahawanan yang kami tawarkan. Kemudian adik juga wajib mengambil subjek-subjek bahasa. Subjek-subjek bahasa asing seperti Jepun, Korea, Perancis, bahasa Arab, Mandarin dan lain-lain. UMK ni kami ada 3 kampus di Kelantan. Yang main kampus kami adalah dekat Pacuk, kemudian kami ada kampus dekat Pengkalan Cepa dan Deli. Dekat Pengkalan Cepa, kampus kami ni berdekatan dengan lapangan terbang, jadi dekat bandar lah kampus Pengkalan Cepa ni. Tapi kalau kampus Pacuk ni, kami berdekatan dengan JPN dekat Kelantan ni lah. Okey. Kami kalau dekat Pacuk tu kami ada program-program yang berkaitan dengan seni dan juga yang berkaitan dengan seni bina, bahasa. Itu adalah program-program yang kami tawarkan di kampus utama kami, di kampus Pacuk. Kita lihat dekat fakulti yang pertama, itu Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Dekat sini kami menawarkan 2 buah program, iaitu program Teknologi Kreatif dan juga program pengajian warisan, di mana program ini pada tahun ketiga adik-adik boleh memilih elektif-elektif yang kami tawarkan. Contohnya macam kalau katalah teknologi kreatif dengan kepujian, kita ada elektif reka bentuk komunikasi visual, reka bentuk perindustrian, pengajian skrin, textile fashion, multimedia, seni halus dan animasi. Reka bentuk komunikasi visual ni contohlah, kalau adik lihat packaging, bukan packaging, kalau adik lihat poster kan, poster ni dia ada gambar, dia ada tulisan. Bila adik lihat di poster, adik dapat pelbagai maklumat. Itu adalah reka bentuk komunikasi visual, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk visual. Kemudian kita ada reka bentuk perindustrian. Contohlah, kalau dalam packaging coklat ke, packaging air ke kan, apa yang macam mana kita nak create packaging tu lah, maksudnya nak dia punya bentuk dia lah kan, ada gambar, ada tulisan apa semua ni. Jadi yang ini adalah komunikasi reka bentuk perindustrian. Contohnya selain daripada packaging makanan, bentuk-bentuk kereta, model-model kereta kan, kita akan guna, ada software dia lah, kita akan create bentuk-bentuk untuk industri. Kemudian kita ada elektif pengajian skrin, yang ni adik akan belajar cara-cara editing lah, edit gambar, edit video.
Kemudian kita ada elektif multimedia. Elektif multimedia ni adik akan belajar cara-cara nak buat video-video, contohnya video pendek lah kan, movie ke. Kemudian kita ada seni halus. Seni halus ni dia macam apa, lukisan, arca, itu adalah lebih pada seni halus. Animasi ada tahu kan, animasi contohnya macam ipin, apa, boy, benda-benda begitu. Manakala textile fashion, dia pun tahu lah textile fashion, belajar tentang fashion, tentang jenis-jenis kain, macam mana nak buat fashion, macam mana nak buat baju, macam mana adalah kan lukisan-lukisan fashion, itu akan belajar dalam textile fashion. Kemudian kita ada program yang kedua kita, iaitu pengajian warisan dengan kepujian. Kita ada 4 elektif dekat sini. Kalau konservasi warisan ni, adik akan belajar cara-cara, contohlah kan, kalau katakanlah adik pergi museum kan, adik lihat ada tengkorak, ada apa, sudu, garpu, mangkuk kan, yang lama-lama, tinggalan lama-lama, macam mana kita nak jaga tinggalan-tinggalan ini supaya kekal. Jadi yang itu kita kena awet. Awet ni dia guna apa? Itu dia akan belajar dalam konservasi warisan. Kemudian kita ada kesusadaraan warisan, yang ni adik kena membaca lah kan, puisi, novel. Lepas dah baca semua ni, adik boleh berbahas, bagi pandangan adik-adik tentang kesusadaraan yang ada. Kemudian kita ada seni persembahan. Akan belajar tentang persembahan teater, macam mana nak lighting, macam mana nak perjalanan sebuah teater, macam mana dengan muzik dia, adik akan belajar dalam seni persembahan. Kemudian kita ada elektif warisan budaya. Elektif warisan budaya ni adik akan belajar macam mana warisan budaya kita ni berubah. Contohnya macam dulu kita guna sistem barter, sekarang kita dah guna sistem wang. Kalau dulu taklimat diberikan secara fizikal, sekarang diberikan secara live. Kenapa berlaku perubahan-perubahan seperti ini? Itu adalah dalam elektif warisan budaya. Kemudian untuk program seterusnya, yang fakulti seterusnya yang berada di kampus Bacok adalah Fakulti Seni Bina dan Akistik. Fakulti Seni Bina dan Akistik kita ada 3 program, dan ketiga program ini adalah program yang bertemu duga. Maksudnya adik kena lepas temuruga lah dengan syarat-syarat dia. Yang ni adalah arkitek. Kita ada 3 program, iaitu seni bina landscape, seni bina dalaman dan juga sains seni bina. Seni bina landscape kita belajar cara-cara susun atur di luar bangunan. Kalau adik lihat kan, di luar bangunan biasanya kita ada apa, pokok-pokok, kita ada kolam, kita ada batu-batu, kita ada macam-macam kan, arca lah apa. Iaitu adik akan belajar dalam seni bina landscape. Dan juga adik akan belajarlah jenis-jenis pokok ini boleh duduk dekat air, pokok ini tak boleh duduk dekat air, batu ini sesuai dengan pokok ini, ada macam-macam lagi adik akan kena belajar, sebab dia untuk nak buat seni bina landscape, dia adalah, itulah elemen-elemen yang adik-adik akan mengguna. Kemudian kita ada seni bina dalaman, iaitu lawan daripada seni bina landscape. Landscape dekat luar, dalaman dekat dalam. Dalaman dekat dalam, adik akan belajar kan macam mana sebuah bilik yang besar tu adik nak nampak kecil, ada pun bilik kecil nak nampak besar, bilik ceria nak nampak ceria, bilik ceria nak nampak tak ceria. Itu adik akan belajar lah kan, susun atur, warna, dan lain-lain lagi benda yang elemen-elemen yang adik akan guna dalam tu lah seni bina. Kemudian adik ada lagi satu adalah seni bina, sains seni bina. Sains seni bina ni adik akan belajar tentang arkitek, macam mana nak buat bangunan lebih daripada 1 tingkat lah kan, 2-3 tingkat, di mana bangunan ini kukuh, tidak mudah roboh lah. Kalau kita tengok sekarang kan, dulu bangunan bentuk 4 segi tinggi, tapi sekarang ni dah ada pusing-pusing, macam mana pusing-pusing tu siap bergerak-gerak lagi tapi tidak roboh. Itu adalah dia ada elemen-elemen yang kena belajar tentang fizik dan lain-lain. Okey. Seterusnya kita ada Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah. Untuk fakulti ini kita ada 2 program. Ini adalah fakulti bahasa lah kan. Kita ada 2 program, iaitu bahasa Inggeris, satu lagi adalah bahasa Arab. Program-program ini kita menjurus kepada cara bertutur berkenaan dengan usahawanan, berkenaan dengan bisnes dalam bahasa-bahasa yang saya cakap tadi, sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Arab. Sebab sekarang ni kalau katakanlah syarikat-syarikat yang nak berdagang dengan negara-negara luar,
bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris, dan juga ada juga menggunakan bahasa Arab. Jadi adik-adik yang belajar subjek-subjek ini, program-program ini, bolehlah menjadi seorang wartawan ke, jurnalis ke, editor ke, penterjemah ke, juru bahasa ke, juru pemasaran ke, macam-macam lagi boleh. Okey, kemudian seterusnya kita akan beralih kepada kampus Pengkalan Jepun. Macam saya cakap tadi, kalau kampus Pengkalan Jepun ni dia dekat dengan bandar, kampus dia kecil saja. Tapi dia sebab dia dekat dengan bandar, banyak kemudahan yang adik boleh pergi jalan kaki saja. Tapi kalau dekat Bacok tadi, dia main kampus dia besar. Kemudahan ada, sama je, cuma beza dia jauh dengan dekat je. Dia jauh lah, maksudnya adik nak pergi tu mungkin nak kena sewa kereta ke macam mana ke, macam tu. Okey, untuk fakulti yang pertama di Pengkalan Jepun, kita ada fakulti usahawanan dan perniagaan. Kita ada program perdagangan, logistik, peruncitan, atau ada lagi yang lain. Cuma saya akan bercerita tentang 3 program ini dulu, iaitu program perdagangan, logistik dan peruncitan. Perdagangan ini berdagang kan, maksudnya adik akan berdagang ni sebuah perusahaan yang akan menjual atau membeli barang daripada negara luar masuk ke dalam keluar ataupun dalaman sahaja. Okey, perdagangan ini dia kena ada bahan, kan? Dia kena ada bahan. Contohnya kalau kita nak hantar barang keluar, barang tu kita kena ada. Ataupun kita nak ambil dari luar masuk ke dalam, kemudian kita nak hantar tempat lain, itu pun ada barang kan? Maksudnya kita kena ada barang. Itu adalah perdagangan lah. Kat sini ada akan belajar tentang cara-cara berdagang tu, perdagangan, akaun apa semua ada dalam tu lah. Kemudian perdagangan ni dah ada barang. Barang ni macam mana kita nak ambil daripada tempat lain ataupun nak menghantar barang ni ke tempat lain. Itu adalah pergerakan barang. Pergerakan barang ni kita ada program ni, logistik. Logistik dan pengajian pengedaran. Yang ini adik akan belajar tentang nak hantar barang lah, sama ada melalui jalan darat, air, udara. Kan? Jadi dekat sini macam mana kita nak hantar barang tu ke satu tempat dalam masa yang diberikan, tidak lewat lah maksud dia kan. Dan juga barang-barang yang dihantar tu selamat. Contohnya apa sekarang kita ada? Pos laju, JNT, kalau itu sikit mungkin Pigeon, apa lagi? Macam-macam lagi lah, mungkin MAS, Asia dan lain-lain lah. Dia ada berkaitan. Kemudian barang-barang yang logistik dia hantar, dia akan hantar contohlah daripada perdagangan ni, dia nak pergi hantar ke tempat contohnya macam Tesco. Tesco tu adalah peruncitan lah. Tesco, Aeon, apa lagi, 7-Eleven, itu adalah peruncitan. Jadi maksud perdagangan ni besar, peruncitan ni dia kecil sikit lah. Tapi peruncitan ni biasanya dia ada macam-macam kan. Dia kedai ni bukan sebiji saja, dia ada banyak. Barang ni kalau nak hantar dekat Tesco, barang-barang basah dia tu kena hantar awal supaya Tesco ni dapat buka pada pukul 10. Macam mana? Pukul berapa nak kena sampai? Itu adalah yang logistik tadi. Okey. Kemudian yang logistik ni, dia ada dekat UMK ni kami ada buat sijil profesional. Maksudnya kalau adik-adik masuk logistik ni, adik-adik berpeluang untuk memohon sijil profesional. Kalau adik-adik belajar dapat PMDK tinggi, boleh memohon sijil profesional iaitu CILT. Catat, saya tak ingat nama penuh dia, tapi dia berkaitan dengan logistik lah. Catat logistik, saya tak ingat macam mana dia punya nama dia. Okey. Kemudian selain daripada 3 program ni, kami juga ada program perbankan dan kewangan Islam. Yang ini kita belajar tentang kewangan dan juga tentang syariah dan lain-lain lah dalam ni. Untuk program ini, adik wajib mengambil bahasa Arab. Bahasa Arab tu wajib. Jadi mana-mana yang masuk program ini memang wajib mengambil bahasa Arab sebab dia berkaitan dengan syariah. Dan juga untuk program ini pun adik-adik berpeluang untuk mengambil sijil profesional. Kalau sijil profesional ni kiranya kalau adik ambil dan juga adik boleh dapat sijil dia, adik akan ada 2 sijil lah nanti. Sijil graduan daripada UMK dan juga sijil profesional daripada tempat-tempat yang adik ambil tadi lah. Kalau macam contohnya perbankan, adik boleh buat dekat IFIM. Mungkin adalah syarat-syarat dia, PMDK, kena lihat pula daripada segi kewangan lah, berapa bayaran apa semua. Okey. Kemudian kita ada juga program
perakaunan. Program perakaunan ini adalah program baru. Kita baru tahu tahun lepas program perakaunan. Program perakaunan kalau tahun lepas dia adalah program bertemu luga, tapi kali ini kita dah tukar syarat dia. Program ini bukan lagi program bertemu luga. Kemudian kita ada juga lagi apa lagi? Kita ada buat program apa nama 2U to I, Mood 2U to I, program kesawanan yang punya Mood 2U to I, di mana adik akan belajar 2 tahun di luar dan juga 2 tahun di dalam universiti. Itu tahun pertama adik belajar dekat dalam universiti, tahun kedua adik akan keluar untuk buat NI, tahun ketiga adik balik semula ke universiti, tahun ketiga, tahun keempat itu tahun terakhir adik kena buka perniagaan sendiri, di mana perniagaan adik ni akan akan dikira sebagai syarat-syarat untuk buka duit lah. Nanti adalah pemarkahan yang akan dikenakan. Okey, kemudian kita ada satu lagi program yang kita buat dengan UiTM, iaitu program DUI Ijazah, iaitu program statistik, sains statistik di UiTM dan juga logistik di UMK. Program ini 4 tahun setengah, di mana 2 tahun di UMK, 2 tahun lagi di UiTM dan juga tahun semester akhir adalah di UMK lah untuk latihan industri. Okey, kemudian seterusnya kita ada Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan. Untuk fakulti ini kita ada 3 program: Hospitality, Pelancongan, Kesejahteraan. Untuk program hospitality, ini bukan hospital. Hospitality ini adalah berkaitan dengan cara-cara untuk kita berinteraksi dengan pelanggan lah kan. Contohnya macam sebuah hotel, macam mana dia berinteraksi dengan pelanggan, macam mana kita nak menjaga pelanggan. Contohnya macam apa, meja-meja tu kan dia susun macam mana, bilik-bilik macam mana disusun, apa kemudahan-kemudahan yang perlu disediakan. Itu yang kita akan belajar dalam hospitality. Kalau dekat UMK ni kita ada basic lift. Basic lift ni tempat memasak. Hospitality ni kita ada belajar juga masak-masak. Jadinya basic lift ni kita ada tempat memasak, di mana bila adik-adik memasak, adik-adik boleh belajar cara-cara nak serve, nak layan pelanggan. Benda tu boleh jual lah. Maksudnya makanan yang dah masak tu boleh jual dekat dalam UMK tu. Kemudian kita ada pelancongan. Pelancongan ni biasalah, dia akan belajar tentang tempat yang yang menarik untuk buat pelancongan, dan juga cara-cara nak buat pakej pelancongan. Kesejahteraan ni pula berkaitan dengan kesihatan, tapi bukan berkaitan dengan ubat-ubatan, tapi dia contohlah cara-cara nak menjaga sebuah tempat seperti gym, seperti air panas, spa. Itu yang kita akan belajar dalam kesejahteraan. Kalau dekat UNT kita ada license spa, dekat dalam itu nanti adik-adik boleh lihatlah macam mana cara-cara nak menggerakkan sebuah spa. Dekat dalam tu adik boleh belajar. Next, kemudian yang ini Fakulti Perubatan Veterina. Yang ini, program ini kalau untuk kejuruteraan dia tak buka untuk program ni. Ini adalah perubatan haiwan lah, perubatan haiwan. Okey. Kemudian kita ada Jabatan Sains Data. Jabatan Sains Data ini yang baru juga. Jabatan Sains Data ini kita ada satu saja program buat masa ini, iaitu program Teknologi Maklumat. Di mana pada tahun ketiga adik boleh memilih sama ada nak kepintaran buatan. Kepintaran buatan ni kalau bahasa mudah dia AI, Artificial Intelligence. Kemudian kita ada Sains Data. Sains Data ni macam mana kita nak tengok data lah. Okay, Artificial Intelligence. Kalau adik bunyi Artificial Intelligence tu nampak kan robot lah kan, nampak macam robot bergerak-gerak kan, Artificial Intelligence, Android ke apa kan. Tapi kalau untuk kepintaran buatan, kalau dekat yang kita boleh lihat yang paling dekat yang kita boleh lihat, biasanya adik surf Facebook ke, adik surf YouTube ke, ataupun adik surf Lazada, Shopee kan. Contohlah adik cari sebuah kasut, adik pun tarik lah kasut kan, dia keluar lah semua kasut kan. Kemudian nanti tiba-tiba adalah dia bagi cadangan dekat Facebook ke dekat apa, dia bagi cadangan. Ni kasut Nike menarik, kasut Adidas murah, kasut. Sebab dia nampak dah adik cari kasut sekarang ni, jadi dia ada algoritma dia bagi cadangan kasut. Kasut apa yang biasa video apa yang orang lihat, dia kasut apa biasa orang beli, dia dah bagi cadangan.
Jadi adik-adik tak perlu nak cari payah-payah sebab kita bagi cadangan, boleh lihat dekat cadangan tu sama ada kita berminat atau tidak. Itu adalah artificial intelligence. Dan juga artificial intelligence ni contohlah kan, pegang tangan macam ni, dia boleh nampak. Contohlah kamera dekat depan kan, kita letak tangan kiri, dia boleh tak faham lah. Ni tangan ni buka, ada 5 jari ke apa ke. Itu berkaitan dengan algoritma yang kita buat lah. Kemudian kita ada sains data. Sains data ni contohlah kan, daripada data berjuta-juta. Kalau sekarang kita tengok yang pasal COVID lah kan. Jadi data berjuta-juta kita lihat tak faham kan. Tapi kalau orang sains data dia lihat, dia akan analyse, lepas tu dia akan buat anggaran. Jadi bila dia dah analyse apa semua, dia nak buat anggaran, dia nak present, dia akan buat sama ada dalam bentuk grafik, graf, apa lagi, yang benda-benda yang kita boleh faham lah. Kalau kita lihat dalam TV kan, carta naik kan, peratus kematian ke apa ke, iaitu itulah dia sains data, macam mana nak menggunakan data. Okey, kemudian kita ada Fakulti Industri Asas Tani yang ini berada di UMK jadi, Fakulti Industri Asas Tani. Kalau adik bunyi berdengar dengan bahasa dia tu tani-tani, ini adalah pertanian lah. Dia berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan lain-lain. Okey, program pertama kita ada sains peternakan. Sains peternakan ni belajar tentang haiwan lah kan, haiwan-haiwan ternakan kan. Bukan setakat haiwan ternakan lah, kita akan belajar kalau haiwan ternakan ni daripada kecil sampailah dia membesar, macam mana kita nak membiak dia, apa teknologi yang ada pada masa sekarang ni yang membantu peternakan, macam mana genetik dia ni, itu kita akan belajar dalam sains peternakan. Kemudian sama juga yang program yang kedua, kita ada agroteknologi, yang ini adalah lawan kepada sains peternakan tadi. Kalau sains peternakan tadi haiwan, yang ini adalah tumbuh-tumbuhan, itu agroteknologi. Sama juga daripada pokok kecil sampai pokok besar, genetik, teknologi yang digunakan, itu ada akan belajar dekat dalam agroteknologi. Kemudian kita ada lagi teknologi pembangunan produk. Di mana kalau katakanlah sains peternakan, agroteknologi tadi apa? Sains peternakan buat susu, keluarkan susu kan daripada haiwan. Agroteknologi ada buah. Jadi buah ke susu ni ke, kalau dalam teknologi pembangunan produk ni nak membangunkan produk. Kalau daripada buah tadi, mungkin boleh jadikan buah kering. Ataupun boleh jadikan asam ke apa ke, itu teknologi pembangunan produk. Ataupun nak buat jadi sabun ke apa ke, sabun susu contohlah kan. Itu adalah teknologi pembangunan produk. Kemudian kita ada yang terakhir, iaitu jaminan makanan, program terakhir dalam fakulti inilah. Jaminan makanan nak menjamin makanan yang ada dekat Malaysia ni mencukupi. Contohlah kalau katakanlah kita takut nanti beras, tak lama lagi beras habis, sebab apa? Kita sekarang ni dah tak nak bertani ke, contohlah kan. Jadi macam mana kita nak pastikan nanti satu masa nanti beras kita tu mencukupi walaupun kurang orang bertani. Jadi dekat ni kita ada dalam jaminan makanan, dalam ni kita ada belajar tentang law, belajar tentang genetik, belajar macam-macam. Semua ada dalam jaminan makanan, sebab law tu law tentang makanan lah. Okey, kemudian kita ada fakulti seterusnya, iaitu Fakulti Sains Bumi. Jadi juga Fakulti Sains Bumi. Fakulti Sains Bumi ni kita akan belajar tentang benda yang berada di atas muka bumi dan juga di dalam bumi. Contohlah sains sumber asli, itu program pertama kita, yang ini adalah benda yang di atas bumi, iaitu kehidupan liar dan juga iaitu tumbuh-tumbuhan liar dan juga haiwan liar. Itu kita akan belajar dekat dalam sains sumber asli. Kalau katakanlah di UMK ni, kalau program-program sains, biasanya kami akan bawa adik-adik untuk melihat melihat dengan lebih dekat lah tentang tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan-haiwan. Ada tempat-tempat tertentu lah yang kita akan bawa adik-adik pergi, sebab kita tak ajar adik-adik berada di dalam lab semata-mata. Dia akan keluar juga, naik-naik bukit, panjat-panjat gunung, contohlah kan. Contohlah, adik kenal bunga pakma. Bunga pakma ni bunga rafflesia lah kan. Rafflesia, kalau ada bunga pakma, bunga rafflesia, adik akan nampak Sabah, Sarawak. Tapi dekat Kelantan ada juga, ada pokok ini. Itu di lodging Gua Musang. Biasanya kita akan pergi ke situ, mungkin kalau adik-adik yang ambil ni dan berjaya masuk, kalau berpeluang mungkin boleh lihatlah bunga pakma. Kemudian kita ada geosains. Geosains ni dalam muka bumi, dalam perut bumi, petroleum,
apa nama ni, fosil, emas, berlian, intan apa semua yang dalam muka bumi lah, batu-batuan apa semua, itu adalah berada di dalam geoscience. Kemudian kita ada sains kelestarian alam sekitar, di mana adik-adik akan belajar tentang tentang alam sekitar lah, apa pencemaran apa yang ada, air, udara, darat, semua tu adik akan belajar dekat dalam apa nama sains kelestarian alam sekitar. Okey, kemudian kita ada apa yang kita ada? Kita ada program apa fakulti terakhir itu fakulti biokejuruteraan dan teknologi yang itu berada di JETI. Yang ini kita ada 3 program, teknologi bioindustri, teknologi bahan dan juga teknologi sumber hutan. Teknologi bioindustri ini berkaitan dengan bio dan juga bahan-bahan yang dalam industri lah. Contohlah kalau katakanlah air Yakult. Yakult ni dia buat dengan dia punya apa namanya ni, bakteria. Bakterianya dah bahan hidup lah, bio lah kan. Dan juga dia menghasilkan bahan apa air Yakult ni untuk dipasarkan. Itulah bioindustri. Posisi syurota kan. Okey, kemudian kita ada lagi apa? Kita ada lagi macam mana nak buat apa? Vitamin kan. Vitamin pun kita gunakan bakteria untuk menghasilkan vitamin. Kemudian kita akan buatlah vitamin dan lain-lain lagi, nanti adik akan belajar dekat dalam teknologi bioindustri ni. Kemudian kita ada teknologi bahan. Teknologi bahan adik ada berapa bahan? Apa nama ni? Besi, metal, apa komposit, seramik saya tak ingat, tapi 3 bahan lah. Benda-benda ni adik akan lihat biasa teknologi bahan ni apa, adik-adik belajar macam mana kalau contohlah kereta yang kita naik biasa dengan kereta yang apa nama pembinaan guna kan. Dia guna semua besi, tapi besi yang pembinaan tu lebih keras daripada besi kereta yang kita guna. Kenapa? Macam mana nak buat besi macam tu? Itu adik akan belajar dalam teknologi bahan. Kemudian kita ada juga apa, contohnya macam apa, belajar tentang kalau apa getah tu boleh buat apa, sarung tangan kan. Kemudian bahan-bahan elektronik, IC apa semua yang dalam bahan-bahan elektronik tu kan, kapasitor apa semua, macam mana bahan apa yang digunakan untuk nak buat benda, dia akan belajar dekat dalam teknologi bahan. Kemudian ada satu lagi, ada teknologi sumber hutan. Yang ini adalah teknologi yang menggunakan bahan-bahan dalam hutan. Contohnya macam pokok buluh, apa yang kita boleh buat dengan pokok buluh, ataupun benda-benda lain dalam hutan, apa yang kita boleh buat, kita akan belajar dekat dalam teknologi sumber hutan. Kalau dekat Jeli ni kita ada agroteknopark, di mana agroteknopark ni dekat dalam tu adalah tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Kalau adik pergi dekat IMK Jeli, dia memang apa, menghijau lah, tempat dia memang cantik, hijau, nyaman, nyaman. Kalau adik-adik yang suka beriadah, maksud beriadah dekat sini adalah jenis yang suka pergi air terjun ke apa ke, dekat IMK Jeli tu ada banyak tempat lah. Dekat depan IMK Jeli tu kita ada lalang, adik boleh google nanti boleh lihat. Kemudian adik katalah mungkin adik terfikir, dekat Jeli ni macam kawasan dalam-dalam tu ada tak apa benda makanan. Kita ada, kalau dekat-dekat tu kita adalah KFC. Kalau KFC adik ada, boleh tepi IMK tu saja KFC. Kemudian kalau adik kata nak supermarket, kita ada juga supermarket, cuma jauh sikit lah, adik kena pergi dengan kereta. Macam dekat Bacot juga lah, kena keluar dengan kenderaan. Tempat-tempat makan lain pun sama, ada je, cuma kena keluar lah, kena keluar. Kalau kawasan-kawasan sekitar tu memang okey lah. Kalau adik-adik nak pergi, ada beriadah, minat benda-benda macam saya cakap tadi, memang sesuai. Memang banyak tempat-tempat itu dekat Jeli. Tadi saya ada bagi okay, yang ni dekat Bacok. Bacok ni lebih pada sini lah kan, dia ada bangunan-bangunan kayu macam tu. Kemudian kita ada lihat lah ada fashion dan macam-macam. Ini dekat Bacok. Dekat kampus kota dia lebih kepada bandar lah kan. Bangunan tak banyak, kecil saja, begini saja bangunan dia. Tapi di kawasan bandar, di mana kalau adik keluar je, jalan kaki je. Kedai ke nak pergi McD ke apa, jalan kaki je. Okey, ni dekat kampus Jeli lah. Memang hijau, cantik. Kalau tempat permainan pun banyak. Apa, badminton ada, apa, basketball, semua ada dekat dalam ni. Okey, tadi saya cakap UMK ni dia lebih kepada usahawanan. Yang ni saya tunjuk apa nama ni, adik-adik punya senior lah kan. Adik-adik punya senior yang
gambar yang mula-mula ni dia biryani king. Dia seni adik ni dia buat serbuk biryani, dia jual lah rempah kan, rempah biryani. Kemudian yang dekat bawah tu dia keluarkan produk kolesterol, turunkan kolesterol. Yang dekat bawah tu itu adalah baju lah, Nurafa Cotton plus size. Kemudian selain daripada tu adalah yang membuat instant lecikang, dan macam-macam lagi. Order absorber, charcoal face maker. Yang ni adik boleh join lah macam mana nak buat benda-benda ni masa adik belajar dekat sini nanti. Prototype of Wang Healing Cream, Dokong. Yang ni cuka ni kalau adik datang Kelantan mungkin dia boleh nampak lah kot. Cuka buah-buahan. Kita ada cuka buah dibuat daripada buah rambutan, dan juga cuka dibuat daripada buah dokong. Okey, itu saja daripada saya. Saya tak cerita pasal syarat sebab saya rasa adik boleh semak syarat dah dengar daripada UQ kan. Saya rasa UQ pun mungkin dah tunjuk tempat untuk adik-adik boleh melihat syarat-syarat untuk semua universiti dan juga untuk semua program. Dia ada dekat dalam website dia. Saya rasa dia dah tunjuk. Kalau dia tak tunjuk boleh bagi tahu saya, mungkin saya boleh share sekejap kalau ada masa lagi selepas ni lah. Okay. Itu sahaja daripada saya. Kalau ada soalan adik boleh tanya. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan kutip soalan tu dan jawab kemudian. Sir, kalau kita nak mohon beasiswa perlu macam mana? Beasiswa? Kalau untuk beasiswa, kalau katakanlah beasiswa, biasanya pelajar-pelajar kami dia memohon pinjaman lah, biasanya PTPTN. Kalau beasiswa MARA ke apa, biasanya dia akan mohon sendirilah. Menerusi terus kepada MARA, kepada yayasan. Kalau untuk dalaman UMK, kami ada juga menyediakan beasiswa, tapi tempat dia tak terhad lah, tak ramai. Biasanya dia bila pelajar dah masuk baru dia akan mula untuk buat pemilihan. Tapi tempat tak banyak, jadi mungkin tahun tu ada tempat, mungkin tahun tu tak ada tempat. Dia punya allocation dia lah untuk beasiswa. Tapi kalau beasiswa luar, biasanya pelajar-pelajar dia akan memohon sendirilah. Contohnya kalau dah dapat tawaran, dia akan memohon dengan MARA ke, dengan yayasan ke, dengan MAIK ke, dengan mana-mana tempat yang dia boleh mohon. Ya. Okay, thank you sir. Okay. Ada soalan lagi? Yes, macam mana keadaan asrama dan tempat tinggal pelajar dalam kampus? Okey, kalau untuk di UMK ni kita ada macam-macam jenis asrama. Tiga kampus tu dia asrama yang lain. Saya nak jawab tapi saya tak ada maklumat tu. Cuma saya boleh beritahu kalau dekat Pengkalan Cepa, dia punya tempat dia tu bangunan tinggi lah kan, bangunan asrama biasa. Kalau dekat Bacok tu dia macam satu level ya, IBS yang panggil, saya tak ingat. Kalau dekat Jeli tu dia ada macam-macam, dia ada yang tinggi, dia ada yang IBS, dia ada yang rumah, dia ada macam-macam. Kalau dekat Bacok, dekat Jeli silap. Kalau tengok tu dalam satu bilik tu pun berlainan lah. Kalau di kampus Bacok mungkin satu bilik tu 4 orang, tak silap saya. Kalau untuk di Jeli tu mungkinlah dia ada yang 8, dia ada yang 4. Sama juga dengan PC, saya tak ingat. Rasanya 4 juga ada dekat PC tu. Pengkalan Cepa. Lagi? Oh, satu lagi kalau asrama, dia biasanya diberikan kepada pelajar tahun 1, iaitu semester 1 dan semester 2. Manakala semester 3 dan ke atas dia akan berada di 2 kampus. Kalau nak juga masuk ke dalam kena memohon. Kena tanya dekat Jeli ada pizza tu tak? Kalau dekat Jeli, kalau Pizza Hut tak adalah. Pizza Hut, Pizza Domino tak ada, tapi kita ada pizza lain. Nanti datang Jeli nanti boleh nampak pizza apa yang ada. Boleh saya tahu apakah kemudahan yang terdapat dekat universiti tu? Kemudahan dia macam yang biasa, yang seperti yang macam Uniza share tadi kan. Kita ada kelas, kita ada masjid. Cumanya kalau masjid ni, kalau di kampus kota kita tak adalah masjid. Masjid tu kita guna yang luar je, sebab saya cakap di kampus kota tu Pengkalan Cepa lah. Pengkalan Cepa tu dia tempat dia sempit saja, tapi kita ada surau. Tapi kalau kelas tu kita ada.
Kemudian kemudahan lain macam padang tu kita ada, kecuali di kampus kota ni padang ni tak luas, kita ada padang tapi bukan padang rumput kat kampus kota. Kalau jeli dengan bacok tu kita ada padang rumput. Kemudahan lain macam tempat-tempat bermainan memang adalah, tempat-tempat beriadah macam nak jogging ke apa tu ada. Cuma kalau dekat Pekala Cepa tu yang tu tak adalah. Yang tu biasa dekat Pekala Cepa kita ada gym kalau tak silap saya. Ada gym. Kemudahan lain kita ada apa nama ni, makmal komputer, kita ada juga library, kita ada library. Lagi kita ada tempat makan lah, apa kafe kan, kafe. Cumanya kalau dekat kampus kota ni kita tak ada kafe sendiri, kecuali kita ada yang berselis tu tadi saja. Kalau biasa pelajar-pelajar dia akan makan dekat luar jugalah kalau di kampus kota. Kalau di Bacok dengan Jeli, kita ada kafe dalam kampus. Lagi apa lagi biasa ada library. Okey, kalau internet wifi ada untuk tiga-tiga kampus, wifi ada untuk tiga kampus. Wifi ada lagi lah, ada pelbagai lagi masjid, baru tahu dah tadi masjid, ini tempat main. Apa lagi kemudahan yang nak tahu? Kalau macam nak tahu pasal apa kedai jual-jual makanan, apa tu panggil kios kios. Kios kita ada kios. Tiga-tiga kampus ada kios. Kalau nak main sukan, peralatan sukan tu tak ada kan, boleh pergi ke pusat sukan untuk pinjam peralatan sukan, contohnya bola basketball ke, raket, badminton ke. Tapi lepas pinjam kena pulangkan lah. Ada lagi? Kita yang college matrikulasi kejuruteraan Pahang masuk, kita biasanya nak masuk kos kejuruteraan. So kalau kita nak masuk khusus kejuruteraan, kita ada apa syarat tak? Macam band kita perlu berapa band? Okey. Kalau dekat UMK ni kita tak ada yang pure kejuruteraan macam program yang saya cerita tadi lah. Kita tak ada pure kejuruteraan. Kalau kejuruteraan yang kita dia, kalau yang teknologi yang kita ada tadi pun dia adalah yang science based. Tapi kita buka juga untuk asasi kejuruteraan untuk memohon, sebab memang ada yang asasi kejuruteraan yang memohon dan berjaya masuk program ni lah. Macam contoh saya cakap teknologi bahan, teknologi sumber hutan, teknologi bioindustri. Kemudian selain pada itu ada juga yang ambil subjek-subjek lain yang bukan berkaitan dengan kejuruteraan. Dan juga kebanyakan MUEK yang kami tawarkan minimum requirement adalah 2, kecuali ada beberapa subjek, contohnya macam yang bahasa Inggeris tadi itu 3, MUEK band 3. Yang lain-lain kebanyakan dia adalah 2 lah, MUEK band 2. Kalau veterina tu MUEK band 3, tapi veterina tak buka untuk kejuruteraan lah. Kalau yang tu yang saya boleh jawab, MUEK band 2 kebanyakan program kami. Boleh juga kalau ada adik nak melihat apa syarat-syarat lain yang ada dekat UMK atau universiti lain, adik boleh masuk ke website UPU. UPU ada tunjuk ke masuk website dia untuk semak syarat? Ada sedang tengok. Ada kan? Cumanya kalau kata nak tahu minima macam tanya tadi, MUEK, itu yang saya boleh jawab. MUEK band kami adalah band 2 untuk kebanyakan program. Kecuali program-program yang saya cakap tadi lah, MUEK band 3. Ada lagi soalan? Okay, faham. Thank you, sir. Ya, sir. Yuran untuk kos dalam UMK dia lebih kurang range mana? Macam mana, sir? Kalau range dia adalah kalau katakanlah untuk semester pertama dia di antara 2 hingga 3K. Adik boleh lihat dekat dalam UPU tu juga dia ada section untuk yuran kat dalam tu. Itu adalah semester pertama 2 hingga 3K. Semester seterusnya dia dalam 2 hingga 1 lebih hingga 2 lebih. 1 lebih hingga 2 lebih sikit. Saya nak tambah sikit, kalau katakanlah adik berminat tentang keusahawanan tapi adik tak tahu nak start macam mana, dekat UMK ni kita ada beberapa jabatan yang melihat perkara ini. Kita ada UMKEI iaitu Entrepreneurship Institute. Kita ada GERIC, kita ada UMK, saya tak ingat nama apa, tapi yang ini dia akan bagi coaching, dia akan bagi bantuan dan macam bantuan tu contohnya macam pinjaman lah untuk adik-adik memulakan perniagaan.
perniagaan dan lain-lain. Kalau adik-adik nak tampil lanjut, saya tak boleh nak beritahu sebab saya pun tak arif sangat, tapi biasanya pelajar-pelajar kita ni ada yang membuka syarikat, jadi dia akan bantu dari segi permohonan apa CSM sijil apa semua tu, kemudian macam mana nak memula perniagaan dan lain-lain. Kita ada kepakaran tu lah. Okay. Ada lagi? Kalau tak ada sampai setakat ni saja, tapi kalau ada soalan cumanya mungkin tak sempat nak tanya ke, mungkin boleh bagi kepada Ustia, nanti Ustia boleh serahkan kepada saya untuk kami jawab lah. Okey, terima kasih apa nama ni matrikulasi sebab bagi peluang kepada kami lah. JNK sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sir. Thank you, sir. Majlis merakam jutaan terima kasih kepada Encik Atif bin Azmi dari UMK Universiti Malaysia Kelantan atas takdim masa dah tadi. Ia harap agar segala info dan maklumat yang dia berikan dapat membantu pelajar memilih universiti dan jurusan yang dia inginkan. Dia minta semua pelajar untuk terus berada dalam Google Meet untuk sesi takdim masa seterusnya. Sebelum bersurat, saya cuma nak menyampaikan sesuatu pantun yang disediakan oleh PRD KMKPH, iaitu mari dipetik siri puan, siri dipetik di tepi perigi. Terima kasih kepada Tuan. Di lain masa berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.